Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Cikgu Abaidi di dalam pelajaran yang seterusnya. Topik hari ini ialah haba. Objektif pelajaran pada hari ini yang pertama, murid dapat menyatakan bahawa suhu akan meningkat apabila haba bertambah. Yang kedua, suhu akan berkurang apabila haba berkurang. Dan yang ketiga, dapat membaca suhu dengan betul menggunakan termometer. Okey, cuba kita lihat pada situasi yang ditunjukkan. Okey, beberapa dialog kat situ. Cuaca panas hari ini, saya berasa dahaga ibu. Baiklah, kita singgah sebentar di gerai sana untuk membeli minuman sejuk. Oh, terima kasih ibu. Boleh berikan saya ais lebih makcik? Lihat Chan, kabel elektrik mengendur apabila cuaca panas. Ketatnya pagar ini. Apabila cuaca panas, sungguh susah hendak dibuka. Okey, jadi bila kita melihat gambar ini, dia menunjukkan beberapa situasi yang melibatkan tentang haba. Okey, yang pertama, kalau kita lihat dekat situ, ada matahari. Jadi seperti yang kita tahu bahawa matahari mengeluarkan haba. Oleh sebab itulah mereka berasa panas. Okey, dalam situasi yang ini pula, mengapa mereka meminta untuk ais lebih? Kita tahu bila cuaca panas, maka kita akan berasa dahaga dan ais itu berasa sejuk. Okey, seterusnya, haba merupakan satu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Okey, maksud perbezaan suhu kat situ ialah panas dan sejuk. Okey, untuk pengetahuan kamu bahawa haba dia boleh mengalir. Okey, haba akan mengalir daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Okey, satu bahan akan menjadi lebih panas apabila menerima haba. Okey, ini objektif kita yang pertama tadi ya. Bahan akan menjadi lebih panas apabila menerima haba. Okey, kalau kita lihat gambar rajah kat sini, okey, apabila kita panaskan air ni okey, api membekalkan haba. Okey, jadi kat sini api dia bekalkan haba. Jadi haba itu akan berpindah ke periuk dan memanaskan air. Jadi air ini akan jadi panas apabila menerima haba daripada api ni. Okey. Okey, bagaimana pula kita untuk mengukur suhu? Okey. Suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Okey. Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan. Tu ya, awak kena ingat ya, bila kita kata suhu bukannya panas, tapi suhu itu ialah ukuran bagi panas dan sejuk. Suhu diukur dengan menggunakan termometer. Inilah termometer. Unit piawai yang digunakan untuk mengukur suhu ialah darjah Celsius. Dia punya simbol dia, kalau awak lihat kat sini, ada kosong kecil kat bawah, lepas tu C. Inilah simbol bagi darjah Celsius. Simbol darjah Celsius. Okay, lihat gambar termometer berikut. Okay, ini dua termometer. Kalau kamu perhatikan dekat sini, okay, ini termometer bilik, ini termometer makmal. Termometer makmal dia panjang sedikit sebab bacaan dia sehingga 100 darjah Celsius. Okay, kalau kita lihat pada termometer makmal ni, okay, ada dua perbezaan ya. Yang pertama kita tengok ada sini berbuli ni mengandungi cecair berwarna perak. Yang satu lagi ni mengandungi cecair berwarna merah. Okey. Cecair berwarna perak ini ialah cecair merkuri. Manakala cecair yang berwarna merah merupakan cecair alkohol. Tapi fungsi dan kegunaan dia sama. Ya, untuk menyukat suhu, cuma bahan je yang berbeza. Okey, kalau kita lihat kat sini, dalam satu termometer
dia ada satu berbuli yang mengandungi sama ada alkohol ataupun merkuri. Kemudian dia ada bacaan dekat sini. Okey, bacaan-bacaan dan segatan dekat sini. Seperti pembaris. Okey. Daripada bacaan sinilah kita menyukat suhu sesuatu bahan itu. Sama ada suhu sejuk ataupun suhu panas. Okey, semakin meningkat bacaannya, maka hal itu akan semakin panas. Manakala jika suhu itu semakin menurun, maka ia sejuk. Okey, seterusnya. Cecair dalam termometer akan mengembang atau mengecut apabila terdedah kepada suhu persekitaran yang berbeza. Okey, di sinilah bagaimana termometer berfungsi untuk mengukat bacaan suhu. Okey, contoh dekat sini, gambar yang pertama tu menunjukkan apabila suhu bahan menurun, aras cecair dalam termometer menurun kerana cecair mengecut. Kalau kamu tengok kat sini. Okey, bacaan ni ialah 30. Okey. Yang kedua, apabila suhu bahan meningkat, aras cecair di dalam termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Okay, bila air ni contohnya air panas, kita letakkan dalam bikar dan kita masukkan termometer, paras cecair dalam termometer akan naik sebab dia mengembang. Okay, kalau tengok yang pertama 30, yang kedua 40. Okay, macam itulah cara kita nak baca termometer. Okay, contoh lagi, tengok sini. Apabila haba bertambah, cecair dalam termometer akan mengembang dan bacaan pada termometer akan meningkat. Tengok pada gambar ni. Okay, bila kita panaskan bahagian bawah ni, cecair dalam ni akan mengembang dan dia akan naik ke atas. Okay. Manakala apabila sejuk pula, okay, apabila haba berkurang, cecair dalam termometer akan mengecut dan bacaan pada termometer akan menurun. Tengok pada raja ni. Okay, bila sejuk, dia punya ni akan mengecut, cecair dalam termometer akan mengecut dan bacaan dia akan menurun. Okay, beginilah bagaimana termometer berfungsi untuk menyukat suhu. Okay, cikgu harap kamu boleh faham setakat ni bagaimana termometer itu berfungsi untuk menyukat suhu. Okay, seterusnya, bagaimana kita menggunakan termometer dengan betul ketika membaca bacaan suhu. Okay, yang pertama, bikar yang berisi air hendaklah diletakkan di atas permukaan yang rata. Kemudian pegang bahagian atas termometer secara menegak. Kita kena pegang kat atas, tak boleh pegang kat tengah atau kat bawah. Kena pegang kat hujung atas dan tegak. Kemudian kita celupkan termometer dalam bikar. Pastikan berbuli termometer tidak menyentuh bahagian dasar bikar. Jangan sampai yang hujung termometer ni kena pada dasar bikar sebab nanti menyebabkan bacaan suhu kita tak betul. Selepas itu, setelah aras cecair dalam termometer menjadi tetap, laraskan kedudukan mata pada aras meniskus. Nanti cikgu terangkan apa itu meniskus untuk mengambil bacaan suhu. Okey, kamu nampak tak ni lengkungan ni? Okey, inilah yang kita panggil meniskus. Okey, ni kita panggil meniskus. Okey, tengok pada ni. Cara mengambil bacaan suhu dengan menggunakan termometer makmal bercecair alkohol. Okey, ada perbezaan ni nanti dengan bercecair merkuri. Kalau bercecair alkohol, awak tengok lengkungan itu dia akan ke bawah macam orang senyum. Okey, macam orang senyum. Okey, mata kita hendaklah berada dalam kedudukan yang setentang. Setentang. Bukan atas, bukan bawah. Kena setentang. Kemudian kita akan baca paras yang bawah ni. Bawah senyum ni. Jangan ambil yang atas ni. Ambil yang bawah ni. Okey, ini kalau menggunakan termometer bercecair alkohol. Kalau kita menggunakan termometer bercecair merkuri, dia macam orang masam. Tadi senyum, sekarang ini masam. Nampak ni? Mata hendaklah setentang juga, tetapi kita baca daripada yang aras yang atas. Kalau bercecair alkohol tadi, yang bawah kan? Sebab dia macam orang senyum. Kalau yang bercecair merkuri, kita baca yang atas. Okey. Aras
meniskus. Itulah cara membaca suhu dengan betul. Okey, seterusnya perubahan suhu air. Okey, kalau kita ambil air, kita bekukan dia. Suhu air beku ialah 0 darjah Celsius. Okey, yang ini kita bagi takat beku. Kalau suhu mencapai 0 darjah Celsius, kita namakan dia sebagai takat beku. Air akan berubah menjadi ais batu. Okey, selepas kita biarkan selama 40 minit, air tadi bertukar balik jadi cecair. Sebab suhu dah meningkat, maka haba bertambah, ais itu mencair. Berada pada 26 darjah Celsius. Kemudian kita panaskan pula air tu. Selepas 15 minit, dia mencapai takat didih, iaitu 100 darjah Celsius. Maksudnya apabila air itu dah menggelegak, bererti suhu dia telah capai 100 darjah Celsius. Pelajaran ini menunjukkan bagaimana air dia boleh berubah bentuk dia apabila dibekalkan ataupun kehilangan haba. Seterusnya, ini ialah jenis-jenis termometer yang ada sekarang lah. Kita ada termometer, yang ini kita panggil termometer digital. Yang ni yang ini termometer digital. Yang ini pun termometer digital. Dia menggunakan cahaya inframerah untuk mengukur suhu. Sekarang kat sekolah kita banyak gunakan termometer yang ini kan. Kita akan rapatkan pada dahi kita pada sensor yang ni, maka dia akan membaca suhu badan kita. Yang ini adalah termometer klinik. Kalau termometer klinik, kita tengok dia punya suhu dia paling tinggi kat situ, bacaan dia 42 darjah Celsius. Sebab termometer klinik tu dia menyukat suhu badan manusia lah. Sebab suhu badan kita tak boleh lebih daripada suhu 42 darjah ni lah. Kalau 42 darjah ni maksudnya kita dah demam. Suhu manusia normal sudah di bawah 37.5 darjah Celsius. Ini ialah jenis-jenis termometer yang boleh kita gunakan untuk menyukat suhu. Jadi terima kasih di atas perhatian kamu, dan cikgu harap kamu telah dapat menguasai objektif pelajaran kita hari ini, iaitu yang pertama, apabila haba dibekalkan, maka suhu akan bertambah. Apabila haba dikeluarkan, maka suhu akan berkurang. Dan yang kedua, cara menyukat suhu dengan betul dengan menggunakan termometer. Terima kasih kepada semua. Sampai berjumpa lagi kita di sesi pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.